Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizal bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Yang berbahagia Teknologi Samsul Bahar Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation. Yang berbahagia Encik Suhaimi Kamarazaman, Ketua Pegawai Eksekutif AIS Selangor, yang berusaha wakil daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, Barisan Pengurusan Kanan AIS Selangor, Pengurusan Kanan syarikat-syarikat yang juga rakan niaga AIS Selangor, seterusnya datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis AIS Selangor and Sustainability Present and Future Initiative pada pagi yang cukup bersejarah ini. Dan untuk makluman anda semua, majlis ini adalah julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Perolehan AIS Selangor, dan majlis ini adalah untuk memperkenalkan kepada semua rakan niaga AIS Selangor mengenai inisiatif dan komitmen kelestarian yang dilaksanakan oleh AIS Selangor, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan juga Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation dalam mempromosikan sustainability initiative selaras dengan visi dan misi syarikat. Dalam situasi yang membataskan kita berjumpa secara fizikal, acara ini juga dapat direalisasikan dengan kecanggihan teknologi terkini yang mana para tetamu jemputan masih boleh menghadiri majlis ini walaupun berada di lokasi yang berbeza. And for your information, apart from streaming via Zoom platform, there are guests also watching us through a virtual event live through AIS Selangor YouTube channel. Dan para hadirin semua, pada akhir majlis ini nanti kita akan bukakan sesi soal jawab kepada semua para tetamu jemputan yang mungkin mempunyai soalan dan boleh diajukan di ruangan chat box yang disediakan. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum kita memulakan majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita saksikan video klip HSC Moment. Sama-sama kita saksikan. Perhaps we got it wrong. Let's imagine for a second what this looks like. A plastic army driving straight into the ocean, seas drowning in it, a creation that never breaks down. 2050 making history as the year the oceans contain more plastic than fish. Plastic is this symbol of a super failure. Is this our legacy? Is this what we now know? Close to the point of no return, can we fix this? Find solutions. This is an urgent call to action to end plastic waste. So we created a game plan, a 3-loop strategy. Loop 1 is the recycled loop, making products with recycled materials. In 2015, we partnered with Parley for the Oceans to create the first ever running shoe made from upcycled plastic waste, intercepted from beaches and coastal communities, preventing it from polluting our oceans. And in early 2020, we launched 2 new sustainable high-performance yarns made with recycled materials, Prime Blue and Prime Green. Loop 2 is the circular loop, where the end of one thing is the beginning of the next. Since 2013, we've been working on creating products that are made to be remade. You wear it out, then you return it. We grind it up and remake it into something new. Loop 3 is the regenerative loop, made with nature. Our ultimate ambition is for a future where Adidas product is made using materials developed from natural ingredients or cells and proteins created in a lab that can ultimately return to nature. Every loop takes us closer towards our mission of being a fully circular company. Plastic waste is a problem. Innovation is our solution. Join the fight to help end plastic waste. Diharap video HSC Moment itu tadi sedikit sebanyak membuka persepsi ataupun memberi pengetahuan kepada para hadirin mengenai usaha-usaha kelestarian yang sedang dilakukan di seluruh dunia, dan yang pasti kita bersama-sama untuk memastikan pencemaran bahan-bahan daripada plastik ini ditamatkan dengan segera. Baiklah, majlis diteruskan dengan bacaan doa oleh Encik Muhammad Arif bin Abdul Majid bagi mendapat keberkatan dan kesejahteraan untuk kita semua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Terima kasih Encik Muhammad Arif di atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, yang berbahagia Datuk-Datuk, ladies and gentlemen, our distinguished guests, we will begin our event with a speech by Encik Suhaimi Kamarazaman, Chief Executive Officer of Pengurusan Air Selangor Sungai Berhad. Please welcome Encik Suhaimi. Assalamualaikum and a very good day to all of you. Firstly, allow me to welcome everyone present today at the Air Selangor and Sustainability, Present and Future Initiatives Virtual Engagement and Sharing Session. I would like to thank Air Selangor's business partners who are participating today. I'm very pleased to meet all of you virtually this morning. Ladies and gentlemen, sustainability and sustainable development are two important aspects for Air Selangor to ensure effective management of our environmental, social, and economic impacts and opportunities. Sustainable action should not just be limited to what we do internally as an organization, but it should also be extended to all third parties and stakeholders that Air Selangor engages with, including our business partners. The COVID-19 pandemic has further highlighted the need for Air Selangor to continuously collaborate and support our business partners, as well as to manage any potential risks to the value chain. Ladies and gentlemen, we aim to fulfill our mandate of providing sustainable water services and management to the areas we serve, and at the same time, create values for the society. We are pleased to report that in 2020, almost all our procurement expenditure was directed towards local suppliers as an effort to support the Malaysian economy. Air Selangor has taken the effort to continuously engage with our business partners to ensure better understanding and, most importantly, the conduct of good practices on a variety of crucial aspects to our operations, including health and safety, integrity, and now sustainability. Sustainability of our supply chain is important to ensure all environmental, social, and economic impacts arising from the goods and services we procure are well managed and ultimately in line with good governance. We have recently revised our Code of Ethics for Business Associates anti-money laundering, labor rights, and working conditions. We believe that by doing so, we can raise the awareness amongst our business partners and ensure not only the compliance of these matters, but even more germane is the continuous improvement from everyone. Ladies and gentlemen, as the biggest water operator in the country, Air Selangor is committed to providing continuous, clean and safe treated water to our 8.4 million consumers in Selangor, Kuala Lumpur and Putrajaya. Thus, we welcome everyone to share and introduce new technology to support our sustainability initiatives. Our long-term goal for supply chain sustainability is to grow from broad engagement to deeper engagement that focuses on a partnership where Air Selangor would be able to work with our business partners to improve sustainability management and performance. And with that, I do hope that all of you today would be able to support us in our sustainable journey for the betterment of the environment and ultimately the benefits of our consumers. Together, we can make the positive change
to the environment, industry, and the communities we serve. Invitees from Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Malaysian Green Technology and Climate Change Centre, and all our business partners who are present here today for their time and effort in guiding Air Selangor into becoming the leading water services provider in Asia by 2030. Thank you very much. Thank you, Encik Suhaimi. Okey, majlis pada pagi ini diteruskan dengan video yang mana kita telah sediakan mengenai Air Selangor and sustainability. Let's watch this video. Itu dia 5 strategi kelestarian yang telah pun dilancarkan oleh Air Selangor dan dipacu oleh 7 SPI yang menjadi orang kata
pentingnya untuk kita di Ais Selangor memastikan kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Baik, tibalah masa untuk perkongsian ilmu mengenai kelestarian, dan speaker jemputan kita yang pertama pada hari ini adalah wakil daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau juga dikenali sebagai SPAN. Dan sebelum itu saya ingin berkongsi sedikit latar belakang pengarah eksekutif di Jabatan Kawal Selia Air dan Pembentungan SPAN, iaitu Insinyur Muhammad Sobri bin Zakaria. Dan untuk makluman anda, beliau mula menyertai SPAN pada tahun 2008 sebagai pengarah di Pejabat Wilayah Selatan, yang mana beliau secara aktif memastikan pematuhan operasi berkaitan air dan pembentungan oleh operator bagi negeri Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Beliau kini dilantik ke jawatan pengarah eksekutif di Jabatan Kawal Selia Air dan Pembentungan, dan beliau bertanggungjawab untuk menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh industri perkhidmatan air dalam memastikan kelestarian melalui pelaksanaan dasar dan strategi yang relevan dan juga dinamik. Itu dia sedikit latar belakang Insinyur Muhammad Sobri bin Zakaria. Baik, please welcome Executive Director Insinyur Muhammad Sobri bin Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati pengacara majlis, yang berusaha Tuan Suhaimi Kamaruzaman, Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Tuan Haji I.R. Abbas Abdullah, Ketua Pegawai Operasi Air Selangor, seluruh pegawai kanan Air Selangor, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta para peserta yang menghadiri Air Selangor Sustainability Event pada hari ini. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Air Selangor yang menganjurkan sesi pada hari ini dengan topik yang sangat penting, iaitu sustainability atau dalam bahasa Melayunya kelestarian, di mana memfokuskan kelestarian dalam konteks bekalan air. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Air Selangor kerana sudi menjemput SPAN untuk berkongsi sebahagian daripada usaha dan perancangan SPAN dalam ruang lingkup aspek kawal selia bagi membantu memastikan kelestarian perkhidmatan bekalan air. Untuk makluman semua, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 atau dikenali sebagai Akta 654 dan Akta Industri Perkhidmatan Air Negara 2006 atau dikenali dengan Akta 655 telah diwartakan pada tahun 2006. Seterusnya, Akta SPAN iaitu Akta 654 berkuat kuasa pada 1 hari bulan Februari 2007. SPAN telah ditubuhkan pada 1 April 2007. Seterusnya pada tahun 2008, Akta Industri Perkhidmatan Air Negara 2006 atau Akta 655 telah berkuat kuasa. SPAN merupakan sebuah badan kawal selia industri perkhidmatan air yang bertanggungjawab untuk mengawal selia industri perkhidmatan air di semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Antara fungsi utama SPAN menasihati YB Menteri dalam dasar kebangsaan, penentuan tarif dan juga perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan air, melaksana dan menguatkuasa Akta 655, memantau tahap perkhidmatan pemegang lesen, meningkatkan kecekapan industri dari segi pengurangan non-revenue water atau dikenali sebagai air tidak terhasil, memastikan liputan dan juga akses kepada bekalan air tercapai, memastikan pengekalan kualiti air dan juga perkhidmatan pembetongan menerusi pembangunan infrastruktur secara berterusan, menyediakan rancangan kawasan tadahan pembetongan, menjalankan fungsi yang diberikan di bawah undang-undang bertulis yang lain. Secara amnya, kelestarian perkhidmatan bekalan air adalah satu agenda yang perlu dicapai untuk menjamin bekalan air berterusan untuk semua
bagi kelangsungan hidup dan juga menyokong pembangunan sektor perindustrian. Seperti yang semua sedia maklum, air adalah merupakan nadi kehidupan dan juga faktor yang penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pelan tindakan yang lebih efektif dan berkesan ke arah kelestarian perkhidmatan bekalan air, 4 faktor utama yang memberi impak kepada kelestarian tersebut adalah: pertama, kuantiti dan kualiti sumber air. Ketidakcukupan sumber air atau masalah pencemaran yang berlaku seringkali akan mengganggu kelancaran perkhidmatan bekalan air. Yang keduanya, reserve margin yang optimum. Reserve margin yang rendah akan menjejaskan keupayaan pembekalan dan juga pengagihan air terawat, terutama dalam memenuhi permintaan. Situasi ini pernah dialami sendiri oleh Air Selangor tidak lama dahulu, di mana banyak permohonan bekalan air baru terpaksa ditangguhkan kerana tidak keupayaan loji-loji sedia ada yang tidak berupaya untuk beroperasi bagi memenuhi permintaan air. Yang ketiga, NRW atau air tidak terhasil, di mana NRW terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu kehilangan fizikal atau kehilangan sebenar yang diakibatkan oleh kebocoran pipe, limpahan tangki dan lain-lain kebocoran. Yang kedua, kehilangan komersial yang melibatkan ketepatan meter curi air melalui sambungan yang tidak sah. Dan yang ketiga adalah penggunaan sah yang tidak dibilkan, yang mana ianya terdiri daripada penggunaan pili bomba awam untuk melawan kebakaran, pengerukan pipe ataupun scarring yang dilakukan selepas pembaikan dan juga semasa penyelenggaraan sistem bekalan air. Terakhir adalah kadar tarif. Tarif merupakan faktor utama dalam memastikan kelestarian bekalan air. Daripada tarif air yang mampan, operator air akan mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh untuk melabur dalam membina infrastruktur bekalan air seperti loji dan juga menukar pipe-pipe yang usang. Dengan itu, ia akan meningkatkan kadar reserve margin serta mengurangkan kadar NRW dan seterusnya meningkatkan tahap perkhidmatan bekalan air secara keseluruhannya. Justru, perarasan tarif memainkan peranan utama untuk pihak operator air dalam memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada pengguna. Para hadirin sekalian, seterusnya saya akan berkongsi dengan tuan-puan secara ringkas status semasa industri berhubung dengan 4 perkara tadi. Pertama, isu pencemaran sumber. Untuk makluman semua, inisiatif dan topik berkenaan memelihara kebersihan air sungai adalah amat penting. Pada tahun 2020 sahaja, sebanyak 11 insiden pencemaran berlaku menyebabkan penutupan loji rawatan air. Penutupan loji air secara tidak berjadual ini telah menyebabkan gangguan bekalan air kepada pengguna dan juga mengganggu aktiviti-aktiviti lain seperti perniagaan dan lain-lain lagi. Jadual menunjukkan loji-loji air yang terpaksa ditutup pengoperasiannya serta perincian insiden dan juga punca penutupan loji. Antara sumber air bagi loji rawatan air yang kerap berlaku pencemaran melibatkan loji rawatan air rantau panjang, SSP 1, 2 dan 3 dan dianggarkan sejumlah 1.2 juta akaun pengguna terjejas akibat daripada gangguan bekalan air tersebut disebabkan oleh pencemaran yang berlaku di sumber air, terutamanya di sungai-sungai yang terlibat. Kedua, reserve margin. Secara keseluruhan, purata reserve margin sehingga bulan Jun 2021 di Semenanjung Malaysia dan Labuan adalah 16%. Walau bagaimanapun, negeri seperti Kedah dan Kelantan tiada reserve margin. Manakala negeri seperti Pulau Pinang, Perak dan Terengganu mempunyai tahap reserve margin yang melebihi 20%.
negeri-negeri ini dikategorikan sebagai tahap reserve margin yang sejahtera. Bagi negeri Selangor, pada masa ini, reserve margin adalah pada paras yang selesa iaitu 17%. Ianya setelah beberapa loji baru seperti loji Labuan Dagang dan Semenyih 2 serta Langat 2 telah pun beroperasi. Ketiga, NRW. Berdasarkan jadual, menunjukkan keadaan NRW sehingga Jun 2021 di Semenanjung Malaysia dan Labuan. Purata NRW bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan sehingga Jun 2021 adalah pada paras 33%, di mana terdapat sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kadar NRW pada tahun 2020 iaitu 33.8%. Dari segi kerugian akibat NRW, ianya dianggarkan di dalam sekitar 1.6 bilion setahun. Kadar NRW setiap negeri juga akan mencerminkan prestasi operator air seperti keadaan aset dan juga kecekapan perkhidmatan operator air tersebut. Daripada 3 komponen utama NRW, kehilangan fizikal adalah merupakan penyumbang utama bagi NRW berbanding dengan komponen-komponen lain iaitu kehilangan komersial dan juga penggunaan sah yang tidak dibilkan. Oleh demikian, pelaksanaan program NRW hendaklah dirancang dengan teliti, holistik dan dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kadar NRW dapat diturunkan. Keempat, penggunaan air per kapita. Jadual dalam slide adalah penggunaan air per kapita dari tahun 2015 sehingga suku kedua tahun 2021 bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan. Purata penggunaan air per kapita semasa adalah pada kadar 241 liter per kapita per hari, manakala purata untuk seluruh Malaysia adalah pada kadar 205 liter per kapita per hari. Penggunaan air di Malaysia masih tinggi berbanding saranan WHO iaitu sekitar 150 sehingga 160 liter per kapita sehari. Pemaziran yang tinggi ini adalah dari segi penggunaan air disebabkan oleh tarif air yang rendah, kurangnya kesedaran ke atas penjimatan air di kalangan masyarakat. Untuk makluman, sasaran pihak kementerian di dalam perkara ini adalah penggunaan air kepada 180 liter per kapita per hari yang disasarkan pada tahun 2030. Kelima, dari segi prestasi keuangan, Malaysia mempunyai kadar tarif air terendah di kalangan negara ASEAN. Kadar tarif yang rendah dan tidak mencerminkan kos sebenar air telah menyebabkan kedudukan keuangan operator bekan air tidak berdaya maju yang seterusnya telah memberi kesan negatif kepada perkhidmatan bekan air kepada pengguna. Purata tarif bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan adalah sebanyak RM1.37 per meter cube berbanding dengan unit kos air sebanyak RM1.68 per meter cube. Secara amnya, kadar purata tarif semua negeri adalah lebih rendah daripada unit kos air kecuali bagi negeri Perak dan Johor. Tindakan dan usaha SPAN di dalam kelestarian perkhidmatan bekan air antaranya yang pertama, kualiti dan kuantiti sumber air. Bagi menangani masalah dan isu berkenaan sumber air, terutamanya isu kuantiti dan kualiti sumber air, pihak SPAN telah melaksanakan beberapa tindakan. Antaranya termasuklah pembangunan garis panduan Water Safety Plan, di mana dengan adanya Water Safety Plan, pihak operator air boleh mengenal pasti risiko yang ada dan seterusnya membangunkan plan tindakan mitigasi yang sewajarnya. Seterusnya, pembangunan UTG, loji rawatan air ataupun Uniform Technical Guideline di loji-loji rawatan air yang mana ianya akan menambah baik garis panduan sedia ada dengan menerapkan beberapa elemen terbaru
di dalam teknologi proses rawatan air bagi menghadapi cabaran terkini. Seterusnya, menggalakkan penggunaan air pulih guna dengan memperkenalkan model-model yang boleh diterokai. Seterusnya, penubuhan unit kawal selia spesifik, iaitu unit cegah jenayah alam sekitar. Ianya untuk membuat penguatkuasaan secara bersepadu yang mana melibatkan bukan sahaja SPAN tetapi operator air, Badan Kawal Selia Sumber Air Negeri, Jabatan Alam Sekitar dan juga pihak IWK. Program Dinas Sungai juga adalah salah satu program SPAN yang telah dirasmikan oleh YB Menteri KASA pada Mac 2021 iaitu di Jeneram. Inisiatif ini adalah untuk memupuk kesedaran orang awam melalui penglibatan komuniti setempat di dalam aktiviti denai sungai ini. Seterusnya, pelaksanaan private asset verification ianya untuk memastikan loji-loji pembentungan persendirian mempunyai lesen untuk beroperasi serta perlu mematuhi standard yang ditetapkan. Seterusnya, pembangunan rancangan kawasan tadahan iaitu Serious Catchment Plan dan akhir sekali pindaan Akta 655 bagi memantapkan lagi kawal selia industri perkhidmatan air. Pelan tindakan di atas juga adalah selaras dengan SPAN Strategic Goal dan juga KASA Roadmap. Yang kedua, reserve margin. Bagi memastikan reserve margin bekalan air terawat yang mencukupi, SPAN telah menetapkan pencapaian reserve margin minima sebanyak 15% sebagai salah satu KPI kepada semua pemegang lesen perkhidmatan bekalan air. Selain itu, SPAN pada masa yang sama juga menilai dan juga meluluskan peruntukan CAPEX bagi pembangunan infrastruktur air. Projek-projek yang telah diluluskan ini akan sentiasa dipantau bagi memastikan pelaksanaan CAPEX adalah mengikut jadual bagi tujuan meningkatkan kadar reserve margin agar pembekalan dan permintaan air mencukupi. SPAN juga menitik beratkan usaha dari segi pengurusan permintaan air bagi mengurangkan penggunaan air per kapita, di mana salah satu tindakan yang diambil adalah menerusi penguatkuasaan penggunaan produk cekap air iaitu pilih air pancuran mandi yang telah dikuatkuasakan pada Mei 2021 melalui kaedah-kaedah industri perkhidmatan air, retikulasi air dan pemasangan pipe, pindaan 2021. Manakala produk cekap air tandas dui simbahan dan urinal telah pun berkuatkuasa sejak tahun 2014 lagi. Seterusnya, pihak SPAN pada masa yang sama menggalakkan penggunaan produk cekap air melalui skim pelabelan produk cekap air SPAN. Terdapat 5 jenis produk yang terlibat iaitu pili, pancuran mandi, tandas dui simbahan, urinal dan juga mesin basuh. Baru-baru ini juga SPAN telah bekerjasama dengan Shopee iaitu dengan memberi rebate sebanyak RM200 kepada pengguna yang membeli mesin basuh cekap air. Usaha-usaha dan program yang akan diadakan berkenaan dengan pengurangan penggunaan air adalah selaras dengan sasaran pencapaian kebangsaan iaitu menepati penggunaan air per kapita sebanyak 180 liter menjelang tahun 2030. Selain itu juga, usaha pengurangan NRW turut memberi kesan secara langsung kepada pengurangan permintaan air, memandangkan ianya akan mengurangkan jumlah kehilangan fizikal akibat kejadian paip pecah dan juga limpahan tangki air dan lain-lain lagi. Pengurangan kadar NRW membolehkan sistem rawatan air dan juga pengagihan bekalan air yang lebih berkesan iaitu dengan mengurangkan berlakunya kejadian gangguan bekalan air. Perkara ini juga merupakan KPI operator dan merupakan sasaran yang dipantau di bawah SSG 8 dan juga KASA Roadmap. Ketiganya dari segi NRW, ianya merupakan antara KPI pemegang lesen yang utama untuk mengikat pihak operator air bagi melaksanakan usaha bagi mengurangkan kadar NRW. Kerajaan juga
telah dan sedang melaksanakan program NRW peringkat kebangsaan melalui dua pendekatan, iaitu program NRW pendekatan 1 berbentuk grant yang mana ianya dilaksanakan oleh pihak bahagian bekalan air kasar. Skop penggantian adalah meter SIV, penggantian meter pengguna, pembaikan tangki perkhidmatan dan juga pembangunan GIS. Negeri-negeri yang terlibat adalah negeri yang mempunyai kadar NRW 40% dan ke atas, iaitu Perlis, Kedah, Pahang, Kelantan, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dalam pendekatan 1, peruntukan adalah sebanyak 535.5 juta, iaitu melalui pembiayaan secara grant bagi 7 operator tersebut. Seterusnya, program NRW pendekatan 2 yang berbentuk insentif yang mana ianya diselaraskan sendiri oleh pihak SPAN. Kaedah dan cara pembayaran adalah imbuhan balik 50% ataupun 75% daripada pembiayaan program NRW jika sasaran dicapai ataupun digandakan. Manakala skop NRW adalah secara holistik dan berdasarkan kepada cadangan daripada pihak operator air itu sendiri. Dan negeri-negeri yang terlibat adalah negeri yang mana kadar NRW berada di bawah paras 40%, iaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Terengganu. Peruntukan yang diperuntukkan di bawah pendekatan 2 adalah sebanyak 1.371 bilion melalui konsep pemberian grant sepadan atau matching grant ringgit to ringgit bagi operator yang layak. Selain itu, bagi mengatasi isu kekangan keuangan, kerajaan juga menggalakkan penglibatan kerjasama pihak swasta di dalam program NRW melalui PFI. Isu NRW ini merupakan fokus utama kerajaan di mana ia telah menjadi KPI terpilih di dalam Rancangan Malaysia ke-12, iaitu disasarkan kepada 25% pada tahun 2025. Seterusnya, NRW ini juga merupakan fokus di dalam KASA Roadmap SSG 8, iaitu SPAN Strategic Goal, dan juga dinyatakan juga di dalam KPI pihak operator bekalan air. Akhir sekali adalah tarif. Tarif adalah faktor yang paling penting bagi menjamin kelestarian perkhidmatan air. Tarif hendaklah diselaras dan ditentukan dengan realistik agar mencerminkan kos sebenar di dalam merawat dan mengagihkan air, termasuk juga keperluan kos untuk penyelenggaraan dan juga pembaharuan aset dan melaksanakan semua program di atas tadi. Untuk memastikan penetapan tarif dilaksanakan dengan telus, SPAN telah membangunkan Tariff Setting Mechanism atau TSM. Melalui TSM ini, hanya kos-kos yang layak dan efektif sahaja diambil kira dalam penentuan tarif. Justru SPAN berharap dengan pelaksanaan TSM ini akan memudahkan penerimaan pengguna semasa sesi konsultasi dan juga semasa pelaksanaan kelab kerana semua proses adalah telus dan hanya kos yang layak saja diambil kira. Bersama-sama dengan ini juga saya ingin mengambil peluang untuk berkongsi beberapa perkara penting berkaitan dengan fokus perkhidmatan bekalan air yang telah pun dinyatakan di peringkat kebangsaan melalui dokumen RMK 12, melalui KASA Roadmap dan juga di peringkat SPAN melalui SPAN Strategic Goal 8 dan juga Plan Strategik Jabatan Kawasan Air dan Pembetongan. Di dalam RMK 12, elemen NRW, liputan bekalan air luar bandar dan juga liputan sanitasi luar bandar adalah merupakan sasaran terpilih di dalam melestarikan perkhidmatan bekalan air. Seterusnya, di bawah KASA Roadmap 2020 sehingga 2030, fokus bekalan air adalah merangkumi kemampanan kewangan operator, NRW, reserve margin, kadar penggunaan per kapita per hari dan air pulih guna.
Di dalam SPAN Strategic Goal 8 atau SSG 8 dan juga Plan Strategik Jabatan Kawasan Air dan Pemotongan adalah salah satu plan tindakan untuk menyokong KASA Roadmap itu sendiri dari segi tindakan serta perincian bagi perkara-perkara di bawah obligasi SPAN secara amnya dan Jabatan Kawasan Air dan Pemotongan secara khususnya. Diharap perkongsian roadmap di peringkat kementerian, strategi SPAN, plan strategik jabatan serta bahagian di SPAN serta komitmen operator berkaitan air khususnya Air Selangor dalam menjalankan obligasi yang dipertanggungjawabkan adalah penting bagi memastikan kelestarian industri perkhidmatan air serta berdaya harap. Komitmen semua pihak adalah penting untuk industri perkhidmatan air ini yang mana ianya memerlukan satu jangka masa yang agak panjang dari sekarang untuk mencapai tahap perkhidmatan yang mampan serta lestari. Dengan itu, saya akhiri pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Insinyur Muhammad Sobri di atas pembentangan yang cukup penuh informasi itu tadi, dan saya harap rakan niaga Air Selangor dapat melihat potensi untuk membawa teknologi kelestarian di dalam industri pembekalan air di negara ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan speaker jemputan seterusnya iaitu Encik Abdul Malik Atan daripada Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation atau MGTC. And for your information, he has over 22 years experience involving in the national energy and green technology development projects, including sustainable consumption and production SCP. Baiklah, tanpa buang masa, without further ado, I would like to call upon Director MGTC, Encik Abdul Malik Atan, to deliver his presentation on the government initiative in promoting green industry. The Green Industry and SME Development Program was introduced by the Ministry of Energy, Green Technology and Water in the year 2012. The objectives are to create more local green products and services that are manufactured, supplied or provided by the Malaysian industry and SMEs, and to encourage the implementation of green technology application in their production or operation. Malaysian Green Technology Corporation is entrusted to manage this program and is responsible for the promotion, business advisory, verification and monitoring activities. At the end of the program, the participating companies and businesses will be able to register their products or services for the My Hijau mark and be listed in the My Hijau directory, which will increase the visibility and credibility of their products or services. Terima kasih kepada Puan dan Penghuni Majlis dan juga Air Selangor kerana menjemput saya untuk memberi peluang untuk berkongsi dengan inisiatif yang telah disadakan oleh KASA dan juga MGTC. Jadi sebelum saya berkongsi berkenaan dengan topik saya pada pagi ini, jadi perlu saya perkenalkan diri. So, nama saya Abdul Malik bin Atan daripada Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation. Okay, pada pagi ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan topik saya iaitu berkenaan dengan Government Initiative in Promoting Green Industry. Sebelum saya memperincikan berkenaan dengan insentif yang disediakan oleh MGTC dan juga KASA, jadi perlulah saya memberi mukadimah iaitu MGTC adalah agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu KASA. Untuk makluman, MGTC telah ditubuhkan pada tahun 1998 dan dikenal sebagai Pusat Tenaga Malaysia pada tahun tersebut. Okey, pada pagi ini saya berkongsi dengan Government Initiative in Promoting Green Industry. Jadi sebelum saya meneruskan berkenaan dengan topik-topik yang lebih terperinci, jadi ini adalah berkenaan hala jujur mengapa KASA dan juga MGTC melaksanakan beberapa inisiatif berkenaan dengan talian hijau, because kita nak mencapai ataupun kita ingin mencapai berapa hala tuju iaitu berkenaan dengan kita punya SDG iaitu Sustainable Development Goal SDG. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan di bawah SDG ni kita ada 17 hala tuju ataupun sasaran . Jadi salah satu sasaran yang ingin dicapai di bawah MGTC kita akan menepukan kepada
SDG yang nombor 12 iaitu Responsible Consumption and Production. Okay, seterusnya sebelum saya mempicikan beberapa inisiatif yang sedia ada. Jadi ini adalah berkenaan dengan National Green Technology Policy iaitu kita ada polisi talian hijau negara yang telah dilancarkan pada tahun 2009 di mana polisi ini kita akan menumpukan kepada 4 tumpuan iaitu yang pertama berkenaan dengan energi ataupun tenaga, yang kedua berkenaan dengan environment ataupun alam sekitar, yang ketiga berkenaan dengan ekonomi, dan yang keempat berkenaan dengan sosial. So bagaimana polisi ini dilancarkan because kita untuk mencapai 4 tumpuan yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya kita ada satu program besar yang dilaksanakan oleh KASA dan juga MDTC iaitu kita perkenalkan iaitu program MyHijau ataupun MyHijau program di mana program MyHijau ni sebenarnya kita menyokong kepada SCP iaitu SDG yang nombor 12 iaitu berkenaan dengan Responsible Consumption and Production. Tapi sekarang ni kita dikenali sebagai Sustainable Consumption and Production. Jadi dalam MyHijau program ni kita ada 2 tumpuan utama iaitu yang pertama berkenaan dengan Sustainable Consumption iaitu berkenaan dengan penggunaan lestari ataupun penggunaan mampan. Di dalam penggunaan mampan ni kita ada 2 program yang kita jalankan iaitu yang pertama ni berkenaan dengan Green Procurement iaitu berkenaan dengan perolehan hijau. Pada masa ini kita ada satu program di bawah Green Procurement ni iaitu kita ada Government Green Procurement ataupun dikenal sebagai perolehan hijau kerajaan ataupun GGP. Yang keduanya kita ada Green Directory iaitu kita ada Directory hijau yang dijadikan sebagai database kepada mana-mana industri ataupun pembeli atau pengguna untuk membeli produk hijau ataupun membeli perkhidmatan hijau. Dan seterusnya berkenaan dengan Sustainable Corporation iaitu berkenaan dengan pengeluaran mampan ataupun pengeluaran lestari. Kita ada 2 program utama iaitu berkenaan dengan Green Labelling iaitu pada masa ini kita ada skim pengikrafan iaitu kita ada MyHijau Mark. Dan kita ada Green Industry dan SME di mana kita mewujudkan program Green Industry dan SME ini untuk membantu industri tempatan terutama SME untuk terlibat dalam pelaksanaan talian hijau di Malaysia. Dan untuk makluman di samping kita ada program di bawah GGP Green Procurement, Directory, Labelling dan juga industri ini, kita ada 2 insentif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Iaitu yang pertama berkenaan dengan Green Technology Incentive di mana kita ada 2 insentif yang besar. Kita ada GITA dan kita ada GITE. So seterusnya di dalam topik yang selepas ini saya akan terpikirkan berkenaan dengan Green Technology Incentive. Dan seterusnya kita ada insentif lain iaitu kita ada Green Technology Finance Scheme di mana GTFS ni diperkenalkan pada tahun 2010 sehingga tahun 2020. Jadi kita ada GTFS 1.0 dan kita ada GTFS 2.0 di mana GTFS ni kita membantu mana-mana syarikat tempatan terutama PKS untuk melaksanakan projek-projek hijau terutama dalam kita punya 4 sektor di bawah tenaga, building, transport, water and waste management. Okey, berikut adalah berkenaan dengan inisiatif yang utama iaitu berkenaan dengan perolehan hijau kerajaan ataupun Government Green Procurement. Jadi singkatannya kita sebut sebagai GGP. Okay, berikut adalah definisi berkenaan dengan GGP iaitu Procurement of Product, Services and Works that take into account environmental criteria and standard for protecting the environment and natural resources and minimize or mitigate the negative impact of human activities. Okey, jadi saya tegaskan GGP ni sebenarnya kita bukan sahaja kita menumpukan kepada elemen ekonomi dalam pembelian, tetapi kita memasukkan ataupun kita menambahkan elemen berkenaan alam sekitar, iaitu berkenaan dengan elemen-elemen yang boleh menjaga alam sekitar. Contohnya kalau dulu kita membeli peralatan produk hijau, jadi dalam peralatan produk hijau tu kita ada elemen alam sekitar kan. Kalau kita contohnya kita ada peralatan elektrik, jadi sebenarnya dalam peralatan elektrik ni bukan setakat harga yang kita dijadikan tumpuan, tetapi ada elemen alam sekitar yang di mana kita boleh menjimakan tenaga elektrik pada masa yang akan datang lah. Okey, berkenaan dengan pelaksanaan GGP di Malaysia di mana kita telah bermula pada tahun 2013. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 kita telah melaksanakan projek perintis
iaitu kita menumpukan kepada 6 kumpulan produk dan juga kepada 5 kementerian yang terpilih lah. Jadi salah satu kementerian adalah berkenaan dengan kita, EPO dan juga KDN, di mana KDN ni kita menumpukan kepada PDRM. Dan pada tahun 2016 kita telah menambah kumpulan produk daripada 6 kepada 20 dan daripada jumlah kementerian kita telah tambah daripada 5 kepada 12 kementerian. Dan pada tahun 2017 kita telah menambahkan kumpulan produk ni daripada 20 sehingga 30 dan daripada bilangan kementerian ni daripada 12 kepada 25 kementerian. Untuk makluman pada tahun 2017 semua kementerian di Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan GGP iaitu kita punya hala tuju lah bagaimana kita nak mencapai GGP pada tahun akan datang. Dan pada tahun 2018 kita telah masih melaksanakan GGP dan pada tahun 2019 kita masih lagi melaksanakan GGP seperti biasa dan pada tahun 2020 kita telah mencapai iaitu melebihi daripada 20% sasaran di bawah rancangan Malaysia ke-11 iaitu di mana di bawah rancangan Malaysia ke-11 kita telah mensasarkan GDP sebanyak 20% pada tahun 2020. Jadi pada pencapaian pada tahun 2020 sebenarnya kita telah melebihi pencapaian melebihi pada 20% yang telah dilaksanakan oleh kesemua kementerian di Kerajaan Persekutuan. Untuk makluman pada tahun ini kita telah cuba kembangkan pelaksanaan GDP ini bukan setakat di Kerajaan Persekutuan tapi kita telah kembangkan kepada kerajaan negeri dan juga kepada PBT iaitu pihak berkuasa tempatan. Dan untuk makluman, dalam kita punya hala tuju GDP di Malaysia ni, pada tahun 2025 kita telah sasarkan iaitu pencapaian sebanyak 25%, di mana kita telah menambah daripada 20% kepada 25%. Jadi di bawah rancangan Malaysia ke-12 kita memang sudah ada kita punya sasaran iaitu kita perlu mencapai GDP pada 25% pada tahun 2025. Untuk makluman sebenarnya kita telah melaksanakan beberapa perancangan atau aktiviti bagaimana kita boleh mencapai pada tahun 2025. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah menyediakan beberapa dokumen yang boleh dijadikan sebagai panduan, sebagai rujukan kepada pegawai perolehan dan juga kepada pembekal dan juga kepada penyedia perkhidmatan. Untuk makluman, pada peringkat permulaan, kita telah memperkenalkan ataupun kita telah membangunkan iaitu dokumen mengenai perkenalan perolehan hijau kerajaan. Dan seterusnya kita telah berhijrah daripada perkenalan perolehan hijau kerajaan kepada garis panduan perolehan hijau kerajaan 2.0 iaitu garis panduan GGP garis panduan GGP 2.0 ni kita cuma menumpukan kepada 2 kumpulan produk yang terpilih lah. Jadi pada tahun lepas kita telah menambah baik GGP 2.0 kepada GGP 3.0 Jadi dalam garis panduan GGP 3.0 ni kita telah menumpukan kepada 40 kumpulan produk dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan jadi dokumen ni boleh didapat ataupun diakses di website MyHijau pada www.myhijau.my. Okey, seterusnya berkenaan dengan inisiatif yang kedua iaitu kita ada program yang besar juga iaitu kita ada Green Industry dan SME. Jadi dalam kita punya pelaksanaan Green Industry dan SME ni, kita ada 2 objektif utama. Iaitu yang pertama to encourage the growth of local industry and SME to produce green product and services. Maksud dia, dalam kita punya tumpuan ataupun kita punya objektif lah untuk Green Industry dan SME ni, kita kita perlu mewujudkan lebih banyak kita punya barangan dan juga perkhidmatan hijau tempatan. Maksud dia, kita boleh mengurangkan dari segi pengimportan daripada luar negara berkenaan dengan produk hijau dan juga perkhidmatan hijau. Yang kedua, berkenaan dengan kita punya second objective iaitu to facilitate green practices and green technology application in your operation, production and premises. Maksud dia dalam kita punya second objective ni, kita membantulah kita punya industri di Malaysia ni terutama di bawah sektor pembuatan untuk melaksanakan teknologi hijau ataupun mengamalkan amalan hijau dalam dia punya bangunan dan juga dalam dia punya operasi. Maksud dia bukan setakat dia menghasilkan produk hijau tapi dia mengamalkan ataupun melaksanakan teknologi hijau dalam dia punya kilang, dia punya premises dan juga dalam dia punya operation lah. Jadi contoh dia kita dapat mengurangkan pembaziran air, kita dapat mengurangkan pembaziran tenaga dan juga kita dapat menguruskan sisa dengan lebih teratur.
Okey, untuk makluman di bawah kita punya Green Industry dan SME, kita ada beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan dan juga sedang dilaksanakan. Jadi yang pertama ni, untuk makluman, kita setiap tahun kita melaksanakan program promosi awareness kepada industri dan juga SME. Jadi kita ada aktiviti iaitu berkenaan dengan business clinic, kita ada seminar, kita ada webinar dan juga kita ada air station bagaimana kita boleh membantu industri tempatan di Malaysia ni untuk terlibat dalam pelaksanaan tali hijau di Malaysia. Terusnya kita ada aktiviti iaitu kita ada habit session di mana setiap hari Rabu kita ada buat open day di bangunan MBTC di Bandar Baru Bangi bermula pada jam 10 pagi sehingga 4 petang. Jadi mana-mana industri ataupun syarikat yang ingin lebih tahu berkenaan kita punya aktiviti di MBTC boleh datang ke bangunan MBTC setiap hari Rabu bermula pada jam 10 pagi sehingga 4 petang. Dan masa PKP ni kita hanya menggunakan bicu sajalah. Okey, seterusnya kita ada beberapa aktiviti yang lain iaitu kita berkenaan dengan standard and certification di mana kita bersama dengan Stadium Malaysia dan juga beberapa badan persediaan yang famous di Malaysia lah. Contohnya kita ada SIRIM, kita ada ST, kita ada SPAN dan juga kita ada daripada Lembaga Taman Malaysia dan juga sebagainya. Jadi dalam kita punya aktiviti ni kita membantu bagaimana syarikat tempatan ni boleh mensediakan produk mereka ni sebagai produk hijau dan juga sebagai perkhidmatan hijau. Dan seterusnya kita ada bersama dengan beberapa agensi lain iaitu di bawah benefit of government incentive sebagaimana kita boleh bantu syarikat-syarikat Malaysia ni boleh mendapat insentif yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Contohnya kita ada GTFS yang 1.0 dan juga GTFS 2.0 dan juga kita ada GITA iaitu Green Technology Incentive ITA dan juga kita ada ITE. Dan sebenarnya kita ada aktiviti berkenaan dengan exhibition dan kempen di mana setiap tahun kita mengajukan iGEM. So iGEM ni telah bermula pada tahun 2010. Jadi setiap tahun ni kita ada buat program pameran di KLCC di Kuala Lumpur Convention Center. Jadi kita menjemputlah beberapa syarikat tempatan dan juga luar negara ni untuk mempamerkan produk-produk hijau dan juga perkhidmatan hijau di bawah kita punya program iaitu di bawah aktiviti promosi Jadi pada tahun ni kita melaksanakan iGEM ni secara virtual bermula pada tahun lepas dan mungkin tahun depan kita akan bermula secara fizikal. Okay, sebenarnya kita ada menyediakan beberapa publication ataupun dokumen yang boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada industri tempatan. Dan kita ada portal, kita ada website dan juga kita ada beberapa publication yang boleh dikongsi bersama dengan industri dan terutama PKS. Dan sebenarnya kita ada bersama dengan beberapa agensi lain, contohnya macam Matrid, kita ada agensi lain SME Corp, Teraju, Mara dan juga FMM bagaimana kita membantu syarikat tempatan ini untuk terlibat dalam pelaksanaan tanah hijau dan juga beberapa aktiviti yang menjaga alam sekitar. Okey, aktiviti yang ketiga ataupun inisiatif yang ketiga ni kita ada program iaitu kita ada My Hijau Mark and Directory. Untuk makluman My Hijau Mark ni adalah recognition scheme from the government for green product and services. Okay, maksudnya My Hijau Mark ni telah dilancarkan pada tahun 2015 oleh Kerajaan Malaysia dan dilaksanakan oleh KASA dan juga MGTC. Okay, untuk makluman bagaimana produk dan perkhidmatan tersebut boleh berdaftar di bawah My Hijau Mark ni. Maksudnya dia perlu mematuhi sama ada standard tempatan ataupun luar negara yang berkaitan dengan alam sekitar. Dan seterusnya kita ada My Hijau Directory ini di mana My Hijau Directory adalah sebagai reference to the user dan juga buyer apabila mereka nak membeli produk hijau ataupun mencari produk hijau di pasaran tempatan. Okey, bagaimana produk tersebut dan juga perkhidmatan tersebut boleh berdaftar di bawah My Hijau Mark ni sebenarnya kita punya requirement kita punya keperluan yang perlu ada untuk syarikat dan juga produk tersebut boleh berdaftar di bawah My Hijau Mark. Yang pertama ni berkaitan dengan applicant so applicant ni maksudnya syarikat mestilah berdaftar di bawah SSM sama ada sebagai Malaysian Registered Business ataupun Malaysian Registered Company lah. Jadi sekiranya produk tersebut adalah daripada luar negara dan ingin menjual atau berdaftar di bawah Hijau Mark, maksudnya syarikat tersebut mestilah mendapat sebagai authorized Malaysian distributor ataupun reseller lah. Dan kita perlukan sebagai dia punya surat sebagai pembekalan yang sah oleh manufacturer di luar negara tersebut.
Okey, berkenaan dengan produk ni, produk tersebut mestilah mempunyai Green Label Certification ataupun Performance Standard Compliant. Maksudnya mana-mana persediaan hijau yang kita diterang oleh MGTC ya. Jadi lepas ni saya bagi contohlah beberapa contoh persediaan yang diterang oleh MGTC. Okey, dalam kita punya requirement untuk produk hijau ni sebenarnya kita ada 4 kategori. So as long the product comply one of this category dia boleh register di bawah My Hijau Mark. So yang pertama ni berkenaan dengan kategori pertama iaitu Green Label Certification, iaitu di bawah ISO 14024 Tab 1 Ecolabel ya. So Tab 1 Ecolabel ni contoh dia mana-mana produk yang telah mendapat sirip Ecolabel, maksud dia boleh layak di bawah My Hijau Mark registration maksud dia boleh berdaftar dengan My Hijau Mark. Okey, kategori yang kedua iaitu berkenaan dengan Green Label Certification ISO 14025 Tab 3 Ecolabel. So Tab 3 Ecolabel ni contoh dia kita ada sirip carbon footprint dan kita ada beberapa sijil lain yang kita recognize daripada luar negara. Yang pentingnya dia adalah di bawah kategori Tab 3 Ecolabel di bawah ISO 14025. Dan kategori yang ketiga ni adalah di bawah Green Label Certification iaitu ada Tab 1 like Voluntary Sustainable Scheme, iaitu kita kenalkan sebagai BSS. Okey, contohnya beberapa skim-skim di bawah BSS ni kita ada contoh di bawah ST ST kita ada Energy Efficient Label Scheme, iaitu kita ada yang label cekap tenaga. Dan kita ada iktiraf, iaitu kalau contoh dia kalau produk tersebut telah mendapat Water Efficient Product Label Scheme di bawah SPAN dan juga beberapa sijil lain contoh di bawah PFC ataupun di bawah MCS Jadi mana-mana produk yang telah mendapat persijilan di bawah BSS boleh ataupun layak berdaftar di bawah My Hijau Mark. Dan kategori yang terakhir telah berkenaan dengan Performance Standard Compliant, di mana-mana produk sekiranya tidak ada Green Label Certification tapi telah mematuhi performance standard yang diiktiraf oleh MGTC, jadi produk tersebut boleh berdaftar di bawah My Hijau Mark. Contoh dia kita ada electric motorcycle di mana dia telah mematuhi MS 2413 iaitu 2011 yang menumpukan kepada performance test. Okey, yang kedua ni adalah berkenaan dengan perkhidmatan hijau. Jadi mana-mana syarikat yang menyediakan perkhidmatan hijau yang ingin berdaftar dengan My Hijau Mark perlu mematuhi MGTC requirement Jadi yang pertama ni company tersebut mestilah berdaftar dengan ASM sebagai Malaysian Incorporated Company. Yang kedua ni berkenaan dengan service provider. Jadi untuk service provider ni kita ada dua requirement. Okay, yang pertama ni the company must be employee at least one manager ataupun supervisor personnel with recognized professional qualification Contoh dia kalau syarikat tersebut dia ingin menyediakan perkhidmatan hijau berkenaan dengan perusahaan tenaga ataupun energy management, maksud dia syarikat tersebut mestilah mempunyai certified energy manager. Maksud dia mesti ada kepakaran dalam energy management, barulah kita recognize di bawah My Hijau Mark. Yang kedua ni syarikat tersebut mestilah mempunyai green policy ataupun prosedur ataupun guideline yang berkenaan dengan alam sekitar dan juga sustainability Contoh dia kita ada SOP berkenaan dengan energy management. Jadi kedua requirement perlu ada untuk mana-mana syarikat penyedia perkhidmatan untuk berdaftar di bawah My Hijau Mark. Okey, ini adalah website ataupun laman sesawang My Hijau Electric. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melalui kita punya laman sesawang website ni untuk mengetahui lebih lanjut senarai syarikat dan juga produk ataupun perkhidmatan hijau yang telah daftar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk dalam kita punya laman sesawang iaitu di www.myhijau.my. Di samping itu MGTC juga kita ada menyediakan My Hijau Electric mobile apps. Jadi untuk memudahkan kepada syarikat dan juga kepada pembeli dan juga kepada pembekal untuk mencari produk hijau ataupun untuk search for green products bisnes yang telah berdaftar di bawah My Hijau Mark. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh download kita punya mobile apps pada App Store ataupun Google Play. Jadi dalam kita punya mobile app ni kita boleh dapatlah beberapa maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan produk hijau dan juga perkhidmatan hijau yang telah berdaftar dengan My Hijau Mark. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan inisiatif yang keempat iaitu saya berkongsi berkenaan dengan Green Technology Incentive. Iaitu Green Incentive ni kita telah bermula pada tahun 2014. Okay, di mana pada tahun 2014 ni kita telah memberi peluang kepada syarikat tempatan mana-mana yang membeli produk hijau ataupun projek hijau dia boleh mendapat tax incentive
sama ada di bawah ITA ataupun ITE. Jadi insentif ini telah bermula pada tahun 2012 dan pada tahun 2019 kita telah menambahkan beberapa aset yang layak, dan pada tahun 2020 kita telah extend daripada insentif yang baik pada tahun 2020 sehingga pada tahun 2023. Jadi sekali tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana syarikat yang ada membeli produk hijau telah melaksanakan produk hijau ni boleh memohon di bawah GITA ataupun JTE di mana insentif ini akan berakhir pada Disember 2023. Jadi di bawah insentif ni kita ada dua kategori iaitu GITA dan kita ada GITA. Jadi di bawah GITA ni kita ada dua kumpulan lah. Iaitu untuk aset, yang kedua adalah untuk projek. Jadi yang pertama ni saya berkongsi berkenaan dengan mana-mana GITA di bawah aset. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ni ada membeli salah satu produk ni daripada 17 ni boleh memohon ataupun apply di bawah GITA asset ataupun GITA asset. Jadi sekiranya tuan-tuan perempuan ada membeli energy efficiency produk, kan contoh kita ada EA transformer, kita ada EA chiller, kita ada high efficiency air conditioner, cooling tower, air compressor dan juga contoh ada EA industrial furnace. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh memohon di bawah GITA asset. Yang kedua ni kita ada renewable energy, contohnya macam bateri. Kita ada yang ketiga kita ada building So mana-mana syarikat yang membeli aset di bawah kategori building ni boleh layak untuk mohon di bawah GITA asset. Seterusnya kita ada bawah transport di bawah pengangkutan ni mana-mana syarikat yang membeli electric vehicle. Contohnya kita ada electric motorcycle, kita ada bus, MPV dan juga truck boleh layak di bawah GITA asset. Dan sekiranya mana-mana syarikat yang membeli EV charging equipment atau sistem boleh layak untuk apply di bawah GITA asset. Dan sebenarnya kita ada sektor di bawah waste dan juga kita untuk the water lah. Jadi contohnya tuan-tuan puan ada membeli trash compactor ataupun energy efficient pump boleh apply di bawah GITA asset. Okey, seterusnya berkenaan dengan GITA project Jadi yang sebelum ni saya GITA asset. Jadi GITA asset ni aset-aset tersebut mestilah mendapat pencapaian mahir jamak barulah boleh mendapat apply di bawah GITA asset. Yang kedua adalah berkaitan dengan GITA project Jadi bawah GITA project ni mana-mana syarikat yang melaksanakan projek hijau di bawah salah satu kita punya 5 qualified activity, jadi layak untuk memohon di bawah GITA project. Jadi yang pertama ni kita ada di bawah renewable energy So jadi mana-mana syarikat yang melaksanakan projek contoh di bawah biomass, biogas, media hydro, geothermal ataupun solar power layak untuk memohon di bawah GITA project lah. Yang kedua ni berkaitan dengan energy efficiency ataupun cekap tenaga Jadi mana-mana syarikat yang invest dalam kita punya energy efficient equipment ataupun teknologi boleh layak di bawah GITA project Yang ketiga ni berkaitan dengan green building. So mana-mana syarikat yang telah mendapat pencapaian bangunan hijau contohnya di Malaysia ni telah mendapat MyCREST, GBI ataupun GDNRA layak apply di bawah GITA project Yang keempat ni Green Data Center. Jadi mana-mana company yang membeli energy efficient product ataupun solution untuk data center layak ataupun boleh apply di bawah GITA project. Yang kelima ni berkenaan dengan waste management. Jadi mana-mana syarikat yang telah melaksanakan projek bersangkut paut dengan waste management ni, contoh dia waste recycling, waste recovery, waste treatment dan juga sebagainya, boleh layak di bawah GITA project. Okey, untuk berkenaan dengan seterusnya adalah berkenaan dengan Green Income Tax Exemption GITA services ini adalah untuk yang service provider saja Jadi mana-mana service provider yang layak di bawah salah satu kita punya qualified services boleh apply di bawah GIT services ataupun GITA services Jadi di bawah GITA services ni kita ada 7 qualifying services. Contohnya di bawah renewable energy. Jadi mana-mana service provider yang terlibat di bawah RE ini boleh memohon di bawah GITA services. Yang kedua di bawah energy efficiency contohnya kalau mana-mana syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk energy management ataupun pusat tenaga boleh memohon di bawah GITA services. Yang ketiga ni untuk berkaitan dengan electric vehicle. Jadi mana-mana syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang bersangkut dengan EV pun boleh mohon bawah GITA services. Yang keempat, yang kelima ni berkaitan dengan green building ataupun GITA center. Jadi mana-mana syarikat yang telah orang kata menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan green building ataupun GITA center boleh memohon di bawah GITA services. Okay, seterusnya berkaitan dengan green certificate ataupun green certificate atau verification. Jadi mana-mana syarikat yang menyediakan persedia hijau untuk produk equipment dan building boleh layak untuk memohon di bawah GITA services. Dan sekali berkaitan dengan green township. Jadi mana-mana service provider yang terlibat untuk berkaitan dengan green township ni boleh memohon di bawah GITA services.
Okey, ini adalah berkenaan dengan insentif matakhir iaitu berkenaan dengan skill dan kompetensi untuk maklumat MBTC banyak menyediakan beberapa kursus latihan dan berkenaan dengan green technology Jadi dalam kita punya kursus latihan ni kita menumpukan berkenaan dengan awareness awareness ni untuk permulaan dan juga kita ada tumpukan kepada kursus latihan iaitu berkenaan semi technical dan juga kepada technical dan juga profesional lah. Contohnya sebagai untuk semi technical ni kita ada energy and water management training. Dan untuk di bawah teknik dan profesional kita ada beberapa contoh kursus latihan yang kata telah diterang di Malaysia Contoh kita ada Energy Manager Training Course dan kita ada IMAS Energy Management Courses Jadi sekitar tuan-puan untuk nak pergi untuk apply di bawah MBTC untuk training ni kita boleh melalui kita punya website www.mbtc.my. Jadi saya bagi contohlah berapa kursus latihan yang sedia ada ni. Contoh kalau macam Energy Management Standard, kita ada Certified Professional in Measurement and Verification dan juga kita ada beberapa CJ yang lain Jadi sekali itu adalah saya punya taklimat berkenaan dengan government initiative in promoting technology in Malaysia Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui lebih lanjut dengan insentif yang sudah ada, boleh melayari kita punya website di www.mbtc.my ataupun www.myhajat.my ataupun boleh menghubungi kita punya talian dan juga kita boleh hantar kepada WhatsApp di nombor handphone yang tertera ni. Ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang boleh saya menjawab pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan soalan tersebut di chatbot yang telah disediakan oleh sekretariat ataupun kepada penganjur. Jadi akhir sekali saya tamatkan saya punya perkongsian berkenaan dengan government insentif ni dan saya hadir dengan Assalamualaikum dan terima kasih banyak dan insya-Allah kita boleh berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Abdul Malik atas perkongsian informasi itu tadi. Baiklah, kepada semua para tetamu jemputan yang berada di atas platform Zoom ini, kami mengalu-alukan sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada speaker jemputan kita pada hari ini, iaitu speaker daripada SPAN, daripada MGTC sendiri dan juga kita juga ada wakil daripada AIS Selangor. Jadi kami mengalu-alukan sebarang soalan yang ingin tuan-tuan dan puan-puan tanyakan, saja letak sahaja di ruangan chat box di mana nanti semasa sesi soal jawab saya akan membacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik, kita akan ke perkongsian seterusnya speaker jemputan kita kali ini daripada AIS Selangor sendiri, iaitu daripada Jabatan Pengurusan Risiko Pengurusan AIS Selangor Sdn Bhd dan akan berkongsi mengenai AIS Selangor Sustainable Initiative Achievement and Planning in the Future. Please welcome Head of Sustainable Development Section, Ms. Amanda Lee.
Thank you, Ms. Amanda, for the informative presentation. Baiklah, kita akan ke sesi seterusnya, sesi soal jawab seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, ya, di mana tetamu jemputan dijemput untuk mengajukan soalan kepada panel-panel kita yang ada pada hari ini untuk menjawab soalan yang dikemukakan, dan mungkin ada sebarang cadangan mengenai sustainability juga boleh diajukan di ruangan chat box, ya. Baiklah, anda boleh kongsikan sekarang kerana kita telah pun memasuki sesi untuk bertanyakan soalan kepada panel speaker jemputan kita pada pagi. Oh, sudah tengah hari sebenarnya, pukul 12. Okey, sudah maknanya tuan-tuan dan puan-puan semua dialu-alukan untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel speaker yang dijemput hari ini, iaitu daripada SPAN, ya, daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan kita juga ada Encik Abdul Malik daripada MGTC dan juga Amanda Lee daripada Air Selangor. So nampaknya kita sudah pun bersedia, kita sudah pun mempunyai soalan, ya, soalan yang akan dijawab. Ini ada soalan untuk Insinyur Muhammad Sobri, ya, daripada salah satu soalannya daripada yang dikemukakan kepada pihak SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. How do we educate the users or consumers on water sustainability and how affordable water in Malaysia? Insinyur Muhammad Sobri mungkin boleh menjawab soalan ini. How do we educate the users and consumers on water sustainability and how affordable water in Malaysia? Okay, terima kasih penguturan majlis. Saya cuba akan menjawab. Jadi seperti yang dimaklumkan dalam pembentangan tadi, boleh dengar, ya? Kadar tarif adalah sangat rendah lah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain lah, seperti negara jiran kita. Sebagai contoh, purata tarif domestik kita adalah dalam lingkungan 52 sen per kubik meter bagi 20 meter padu yang pertama. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia seperti di Cambodia, dia lebih kurang dalam 59 sen, Vietnam RM1.30, Thailand dalam RM1.76, mendekati RM1.80, dan di Singapura RM5.74 per kubik meter. Jadi kadar tarif ini dilihat yang rendah ini memberi, walaupun dia ada beri kelebihan kepada pengguna, namun dalam jangka masa yang panjang ia akan memberi impak yang memudaratkanlah kepada industri perkhidmatan air, kerana tarif semasa tidak mencerminkan kos yang sebenar untuk merawat dan juga untuk memberi perkhidmatan kepada pengguna lah, dalam konteks ini memberi perkhidmatan dalam berkaitan air, kepada pengguna. Jadi jika sekiranya tarif ni tidak diletakkan pada kadar yang sewajarnya, jadi tahap perkhidmatan tu akan menurun, akan merosot, dan operator sendiri tak mempunyai kemampuan kewangan lah untuk melabur dan juga meningkatkan keupayaan perkhidmatan mereka. Jadi aspek lain juga, dia tarif yang rendah ni tak akan memberikan kesedaran seperti yang saya bentangkan tadi, kesedaran kepada pengguna supaya menggunakan air dengan berhemah. So dia ada dua aspek, kepada aspek pengguna dan juga kepada aspek operator, di mana kepada pengguna untuk menggalakkan pemeliharaan air, mengelakkan pembaziran dan juga mendapat perkhidmatan yang terbaik. Dan untuk operator dari segi pendapatan dia lah, dan juga dengan pendapatan tu dia dapat menjana pendapatan yang mampan. Kalau kita sebut dalam kes sustainability ni, untuk dia membangunkan infrastruktur. Jadi dalam menangani isu ni, pihak SPAN sebagai badan kawal selia lah dalam perkhidmatan berkaitan air dan pemotongan, kita telah mula aktif menggunakan platform-platform
media sosial yang mana merupakan salah satu kaedah yang terbaik yang berkesan, murah tapi dapat mendekati pengguna lah di zaman sekarang ni lah, di mana ianya terus kepada pelbagai peringkat usia. Jadi SPAN menggunakan semua platform media sosial yang ada kerana ia mempunyai segmen-segmen lah di peringkat usia penggunanya. Jadi kita ambil peluang platform ini untuk memberi kesedaran kepada pengguna. Tuan-tuan boleh lihatlah dalam Instagram, di dalam Facebook, di mana kita mempromosikanlah dari segi penjimatan air, kepentingan sumber air dan juga mengelakkan pembaziran dan sebagainya. Jadi pengguna itu akan memberi kesedaran terhadap dalam kes kelestarian bekan air dan dalam menjaga sumber dan juga penggunaan air terawat secara berhemah. Jadi ia sahaja menjadi fokus SPAN dalam penghantaran dan juga perkongsian dalam sosial media yang terdapat di zaman inilah. Jadi kepentingan kadar tarif disemak pun penting. Kita akan mewar-warkan perkara ni kerana tarif ni memang sensitif dan kalau kita tidak mewawarkan, jadi tidak ada kesedaran daripada pengguna. Jadi kita memberikan penerangan tujuannya serta pendedahan terhadap apa-apa aspek yang boleh mengganggu kemapanan penghematan air seperti NRW, dan juga kita educate pengguna untuk melaporkan. Contoh, kalau saya rasa pihak operator pun ada membuat inisiatif ni seperti melaporkan kejadian paip pecah, kebocoran dan juga sambungan-sambungan yang tidak sah lah, oleh pihak-pihak yang tidak tanggungjawab. Jadi dalam selain daripada itu, kita juga dalam pembentangan tadilah, salah satu sasaran di peringkat kementerian sendiri adalah untuk mengurangkan penggunaan per kapita kepada 180 liter per kapita per hari. Itu adalah sasaran di peringkat kementerian. Dan untuk menyokong sasaran ini juga, kita salah satu kaedah ataupun platform yang kita guna pakai, kita mewajibkan penggunaan produk cekap air. Seperti yang saya dah maklumkan dalam pembentangan tadi, dengan memperkenalkan skim pelabelan produk cekap air dan juga inisiatif-inisiatif lain untuk menarik minat pengguna. Dan di samping itu juga, bila pengguna membeli, dia akan mendapat rebate-rebate tertentu melalui platform Shopee contohnya. Dan perkara ini adalah yang penting untuk usaha mendidik pengguna berhemah dalam penggunaan air dan mengelakkan pembaziran. Dan sehubungan dengan itu juga, kita mendidik pengguna dari segi menghargai sumber itu sendiri. Walaupun sumber itu bukan bidang kuasa SPAN, tapi SPAN perlu, sebab perlu melibatkan, bukan takbir urusan, tapi melibatkan untuk memastikan seperti sungai dan sumber air ini adalah terjaga. Jadi kita perlu mendidik pengguna menghargai sungai yang menjadi sumber air utama negara kita, dan kita pun akan sentiasa menyokong inisiatif daripada kementerian dalam inisiatif Denai Sungai Kebangsaan, di mana sasaran kerajaan adalah untuk mewujudkan 10,000 kilometer denai sungai di seluruh negara. Jadi dalam konteks ini juga kita mengambil inisiatif untuk kesedaran. Kita mengambil macam sungai angkat lah, salah satu sungai iaitu contohnya lah di Selangor, Sungai Jenderam Hulu yang terletak di Dengkil sebagai denai sungai SPAN, yang mana kita melibatkan penduduk persekitaran dan juga orang ramai serta orang awam yang sanggup untuk bersama-sama turun
ke sungai sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk buat pembersihan, mengindahkan sungai-sungai itu, dan di samping itu kita akan mengambil peluang lah untuk membuat awareness program, kesedaran betapa pentingnya sumber air. Dan di samping kita buat aktiviti-aktiviti riadah dan sebagainya. Jadi kita haraplah usaha-usaha sebegini sedikit demi sedikit akan memberi kesedaran, kerana dia memerlukan masa yang panjang lah untuk memberi kesedaran kepada pengguna bahawa adalah penting bagi kita memastikan kelestarian sumber dan juga bekalan air itu adalah satu komuniti yang penting lah, yang perlu dijaga oleh semua pihak untuk faedah sekarang dan juga masa depan dan juga generasi masa depan. Itu saya punya penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Sobri di atas penjelasan yang cukup panjang itu tadi. Baik, kita ada lagi soalan kepada pihak MGTC. Soalannya berbunyi, how do we integrate sustainability initiatives, particularly new and unfamiliar technologies into the procurement process to ensure its adoption? Cik Abdul Malik mungkin boleh menjawab pada soalan ini. Okey, terima kasih kepada Puan Penghujung Majlis dan juga soalan yang ditarikan berkenaan dengan sustainability dan juga water industry lah. Okey, untuk makluman sebenarnya mungkin saya boleh menyentuh berkenaan dengan DGP . Sebenarnya DGP ni adalah salah satu bagaimana kita nak menggalakkan demand ataupun kita nak mewujudkan lebih banyak pasaran tempatan berkenaan dengan produk hijau dan juga perkhidmatan hijau. Jadi bila kita ada create the demand, the market, so our industry can survive lah. So that's mean there is we call it the potential consumer ataupun buyer. Okay, untuk soalan yang berkenaan dengan neutrality ataupun anything equipment ataupun produk yang relate kepada sustainable dalam procurement process ni, untuk makluman dalam GDP ni di Kerajaan Persekutuan kita ada 40 kumpulan produk yang telah dipilih. So salah satu ni kita termasuk dengan produk cekap air lah. Jadi untuk makluman dalam kita punya garis panduan GDP 3.0 kita sudah ada menumpukan kepada produk cekap air. Jadi kita menggalakkan kepada semua kementerian terutama di Kerajaan Persekutuan termasuk agensi dan juga jabatan untuk menggalakkan membeli produk cekap air. Jadi salah satu kita dapat mengurangkan pembaziran air lah. Sekiranya ada beberapa teknologi yang baru untuk kita masukkan dalam proses perolehan ni. Jadi ini adalah 4 kriteria yang perlu diambil kira lah. Jadi yang pertama ni teknologi tersebut tu mesti ada impak ataupun kesan kepada alam sekitar. Contohnya kalau teknologi tu they can reduce the environmental impact, so we can consider lah dalam procurement process. Yang kedua ni there must be a standard ataupun green labeling scheme lah yang boleh certify ataupun verify that teknologi tu ada elemen untuk mengurangkan pencemaran ataupun kesan negatif kepada alam sekitar. Maksudnya must be a standard lah yang dah ada di pasaran dalaman ataupun luar negara yang pastikan teknologi itu boleh membantu untuk mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Maksudnya yang kedua ni mesti kena ada standard ataupun badan persediaan hijau lah. Contohnya kita ada sirip eco-label ataupun mungkin SPAN. Sekiranya SPAN boleh certified that equipment have the water efficient, so can be considered di bawah procurement process lah. Yang ketiga ni technology must be what call it banyak dibeli oleh pihak kerajaan. Contohnya kalau macam pihak kerajaan banyak membeli teknologi yang tersebut tu,
Jadi kita boleh consider di bawah salah satu kumpulan GDP lah. Maksudnya kita boleh tambahkan daripada 40 kepada mungkin 45. Kiranya teknologi tersebut tu banyak dibeli ataupun digunakan pakai oleh pihak kerajaan. Yang keempat ni, ini adalah salah satu kita punya kata kriteria utama lah. Sekiranya teknologi tersebut dapat membantu ekonomi industri tempatan. Jadi kita boleh consider di bawah salah satu kita punya kumpulan produk di bawah GDP. Kan contohnya mungkin sekarang ni kita nampak macam apa ni sistem penawaian air hujan. Saya rasa sistem tu telah diberi keutamaan dalam kita punya pelaksanaan GDP dan juga di dalam pelaksanaan kerja-kerja. Dan untuk makluman saya mungkin boleh berkongsi di bawah bajet 2022 bermula tahun hadapan. Jadi kerajaan bersetuju mana-mana syarikat tempatan yang melaksanakan projek SPA iaitu sistem penawaian air hujan layak memohon di bawah tax incentive lah, sama ada di bawah Gita Asset, Gita Project ataupun Gita Services. Jadi mana-mana syarikat terutama di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak yang melaksanakan projek SPA iaitu sistem penawaian air hujan layak untuk memohon di bawah tax incentive, sama ada di bawah Gita Asset, Gita Project ataupun Gita Services. Maksudnya sama ada projek syarikat tersebut dia melaksanakan projek SPA ataupun mana-mana service provider yang menyediakan services untuk di bawah SPA boleh memohon di bawah Gita. Jadi untuk maklumat lebih lanjut boleh menghubungi MDTC ataupun saya, dan juga saya boleh membantulah bagaimana syarikat tersebut untuk layak mendapat insentif ataupun pengeluaran cukai ataupun pengeluaran cukai. Saya rasa itu sahaja jawapan daripada saya berkaitan dengan soalan yang tersebut. Back to poin komisi majlis. Baik, terima kasih Syekh Abdul Malik daripada MGTC untuk jawapan itu tadi. Baik, kita ada lagi satu soalan. Soalan ini untuk Miss Amanda daripada AIS Selangor. So the question is, business unit of AIS Selangor are the franchise in delivering quality services to consumers. What are the initiatives of AIS Selangor in developing a comprehensive human development program to their business units that may contribute to a sustainability service quality in becoming the best water service provider in the country? Ms. Amanda? Hi, and thank you for the question. So AIS Selangor recognizes the importance of capacity building for our employees. We believe that by providing our employees with the right learning and development platforms, we'll be able to equip them with the tools, skills, and knowledge to reach their potential. We also believe that this will also help us achieve our vision to be the leading water operator in Asia. So a competent workforce is definitely one of the key indicators in making sure AIS Selangor is able to achieve a leading position. So our employees themselves are given opportunities to attend both internal and external training sessions. And this is allocated according to their learning needs. So there's foundational training for new employees, technical and functional training, soft skills and leadership training as well. And this is all done, together with identification of, employee competency gaps, and also to develop future potential leaders among our employees. We've also provided employees for employee opportunities to be trained under Scheme Latihan Dual Nasional and to be certified with the Sijil Kemahiran Malaysia qualification. We also have trained the trainer certification programs, and even during the pandemic, we provided continuous development to employees via e-learning. So, training sessions were done via Zoom, via our e-learning platform as well. So our staff was able to continue doing that as well in the last 2 years. And overall, training effectiveness, we measure it through the participants' feedback. And this is done by our learning center. And for other competency development programs, the participants themselves will be assessed through their workplace performance to assess whether they've absorbed what they have
learn through the training that was provided by them. Alright, thank you Ms. Amanda Lee. So kita ada mungkin soalan terakhir kerana kita telah pun pada jam 12.30 tengah hari ini, dan ini soalan yang saya fikir sebenarnya ramai yang ingin tahu jawapannya, ya, dan soalan cepu mas ni untuk Encik Muhammad Sobri daripada SPAN, ya, di mana soalan ini saya pasti rata-rata bukan saja orang kata di Ais Selangor saja, tetapi mungkin perkongsian ataupun jawapan daripada pihak SPAN kepada soalan ini akan memberi orang kata input kepada rakan niaga Ais Selangor juga untuk melihat apakah antara teknologi-teknologi baru yang boleh dibawa ke dalam Ais Selangor, dan juga mungkin kepada operator-operator lain di Malaysia ini. Dan soalannya berbunyi, apakah pihak SPAN bercadang untuk meningkatkan kadar tarif air dalam masa terdekat bagi memastikan penyataan kos sebenar? Mungkin Encik Sobri boleh menjawab kepada persoalan ini. Encik Sobri, saya ulang sekali lagi mungkin soalannya, apakah pihak SPAN bercadang untuk meningkatkan kadar tarif air dalam masa terdekat bagi memastikan penyataan kos sebenar ini? Maknanya daripada pihak operator-operator air yang mengeluarkan kos ini, orang kata berbaloi dengan apa yang dibayar ataupun mungkin dengan kenaikan kadar tarif ini. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Dari segi tarif memang penting. Semenjak daripada penubuhan SPAN lagi, tarif merupakan satu fundamental issue lah bagi menangani isu-isu perkhidmatan air yang mapan. Sebab kalau kita talk about sustainability, edukasi dan juga resilient in industry, di mana sustainability ni seperti Ais Selangor tadi dah bagi definition terhadap 3 elemen tu, secara mudahnya adalah mapan dan mudah untuk beroperasi. That is the way of you talk about sustainability. Jadi nak make sure sustainability ni dan pengoperasian yang cekap dan berkesan. So yang penting adalah aset-aset tu perlu diselenggara dan beroperasi dengan mudah dalam tip-top condition. Yang keduanya dari segi adequacy ataupun dari segi kecukupan, kapasiti mampu untuk memenuhi demand, kemudian pengoperasian yang optimum, dan yang ketiga kita bercakap tentang berdaya tahan atau resilience, di mana kebutuhan aset tadi dan juga mampu miliklah untuk kita nak kawal segala pengoperasian dalam aspek operator daripada water intake sehinggalah ke meter pengguna. So tarif ni memang penting, dan kita telah pun bekerjasama daripada sejak SPAN ditubuhkan. Dia telah develop apa yang saya bentangkan tadi, tarif settlement mechanism, yang mana tarif settlement mechanism ini telah mengambil kira semua aspek dari segi elemen-elemen yang perlu dimasukkan. Dan kita telah bekerjasama dengan kementerian dan kita telah mencadangkan macam mana pelaksanaan untuk water sector ni bagi memastikan operator boleh cover dia punya cost timely lah through platform yang dikata PSM, mengambil kira periodic tariff review. Jadi dalam masa yang sama dia juga akan encourage operator untuk meningkatkan kecekapan dan juga cost effective. Jadi pada masa sekarang dalam proses approval, menunggu kelulusan, dan kita pun telah mengadakan yang terkini lah. Yang seingat saya adalah SPAN telah mengadakan dia punya online public consultation process. Sebab dia melibatkan pelbagai proses-proses tertentu yang perlu dikemukakan, perlu dijelaskan, sebab dia perlu transparent. Dia tidak boleh
kita melindungi apa-apa, sebab perlu ada consultation dengan pengguna paling penting dan pemain-pemain industri lain. Jadi kita telah mengadakan proses itu dan telah pun dimuktamadkan. Jadi sekarang ni kita dalam proses untuk melaksanakan tarif itu. Dan kita menunggu proses itu semua dah selesai, dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kemungkinan dalam masa yang terdekat ni, saya tak dapat nak menjelaskan berapa tempoh lah, tapi tarif ni perlu sebab dia merupakan satu perkara yang amat penting dan dia perlu dilaksanakan. Dan consultation yang kita buat ni telah melibatkan lebih kurang dalam 7 operator. Kita telah buat beberapa sesi, dan dari segi impact ataupun feedback secara online presentation kita nampak on the positive side, sebab secara penjelasan dan sebagainya itu kita telah menerangkan apakah impact dan sebagainya. Jadi perkara ini di bawah orang kata pengumuman yang dibuat oleh pihak kementerian sendiri lah. Jadi insya-Allah akan dilaksanakan untuk memastikan industri perkhidmatan air ini mapan dan operator dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna dan juga memenuhi KPI dan juga menaikkanlah imej untuk memastikan industri dan juga investor daripada luar tu yakinlah dengan perkhidmatan air yang cekap. Sekian jawapan saya. Baik, terima kasih Insinyur Sobri di atas penjelasan itu tadi. Ya, orang kata soon, ya, telah pun dilakukan segala proses oleh pihak SPAN dan mungkin kita perlu perbetulkanlah bukan kenaikan tarif tetapi lebih kepada pelarasan tarif, iaitu bagi memastikan bahawa setiap water operator yang ada di Malaysia mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan. Baik, nampaknya terima kasih kita ucapkan kepada semua speaker-speaker jemputan kita pada pagi ini, pada hari ini, dan nampaknya kita telah pun berada di penghujung majlis dan sebenarnya tak, orang kata kalau tak ada kenangan kan, jadi kita nak adakan kenangan lah kepada semua yang mengikuti program kita, majlis kita pada kali ini, di mana kita akan melakukan sesi fotografi, ya, sebagai tanda kenang-kenangan anda semua berada di dalam majlis yang cukup, orang kata, memberi eye opener kepada semua rakan niaga air Selangor di atas perkongsian daripada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, daripada pihak MGTC juga dan juga daripada Air Selangor sendiri. Baiklah, kita akan ada sesi fotografi sebanyak 3 kali. Tetapi sebelum itu, saya mohon kerjasama daripada semua tetamu jemputan pada hari ini yang berada di platform Zoom untuk membuka kamera anda, ya, kerana kita akan ada sesi fotografi secara online ini. Dan kita minta untuk buka kamera anda. Jangan malu-malu kerana ini adalah antara, orang kata, momen-momen di mana kita, bagi Air Selangor, ini adalah antara program yang jelung-jelung kalinya diadakan dalam usaha kita untuk memberikan peluang ataupun untuk memberikan perkongsian mengenai usaha-usaha inisiatif kelestarian ini. Dan kita sebagai, orang kata, citizen yang bertanggungjawab, ya, perlu memastikan bahawa usaha-usaha kelestarian ini disokong dengan sepenuhnya. Baik, kita sudah bersediakah untuk sesi fotografi? Kita masih belum bersedia, jadi kita masih ada lagi yang masih belum membuka kamera. Jadi kita harapkan semua tetamu jemputan kita pada hari ini, rakan-rakan niaga Air Selangor, untuk membuka kamera anda. Baik, kita sudah bersedia. Mungkin untuk sesi yang pertama kita akan ada tiga sesi, ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua diberi peluang untuk membuat apa saja pose, ya, untuk sesi yang pertama ini. Baik, kita sudah bersedia. Mungkin kita pihak urus setia. Ya, pihak urus setia, adakah kita sudah pun bersedia? Belum lagi, kerana kita masih lagi menunggu rakan-rakan niaga Air Selangor untuk membuka kamera anda. Jadi kita masih lihat di situ ada yang masih belum membuka kamera anda. Saya nampak ramai sekali
peserta ataupun tetamu jemputan kita pada hari ini yang bersama-sama dalam platform Zoom, ya. Alhamdulillah, dan saya harap perkongsian kita pada hari ini adalah satu perkongsian yang membuka mata kepada semua pihak, terutamanya rakan niaga Ais Selangor, untuk membawa teknologi baru, teknologi yang memastikan bahawa kita menyokong usaha-usaha kelestarian di Ais Selangor ini. Baik. Ya, saya masih lagi belum mendapat green light daripada pihak urus setia untuk kita mengambil gambar. Jadi kita mohon sekali lagi kepada semua pihak ataupun tetamu-tetamu jemputan kita yang berada kali ini untuk membuka kamera anda bagi kita mengambil gambar untuk sesi yang pertama terlebih dahulu. Baik. Selain itu juga kita ingin ingatkan kepada para tetamu jemputan yang telah pun menyertai forum ataupun sesi kita, majlis kita pada hari ini untuk mendaftar kehadiran anda, ya. Ini bagi memastikan kita dapat rekodkanlah kehadiran anda ke majlis yang julung-julung kalinya diadakan oleh Ais Selangor, terutamanya daripada Jabatan Perolehan. Julung-julung kalinya dianjurkan untuk rakan niaga Ais Selangor. Baik, kita sudah bersedia ke atau belum? Belum lagi. Jadi kita masih lagi tengah setting. Sebab peserta ataupun tetamu jemputan kita hari ini ramai sangat. Alhamdulillah, dan sambutan yang sangat baik daripada semua tetamu jemputan kita. Baik, saya telah pun mendapat cue daripada pihak jawatan kuasa. Okey, kita mulakan dengan 1, 2 dan 3. Smile. Alright. Okey. Kita settle sesi yang pertama. Okey, saya dah nampak Cik Malik dah thumbs up tadi. Saya baru nak suruh second session untuk thumbs up. Okey, baik. Mungkin kita boleh untuk second session untuk kita thumbs up, ya, bagi program yang dijalankan oleh Ais Selangor pada kali ini, ya. Okey, sempat lagi, boleh cantik-cantikkan diri lagi, sempat. Okey, boleh. Okey, sesi yang kedua saya mulakan dengan 1, 2, 3, thumbs up. Okey, thumbs up semua. Alright. Saya nampak wajah-wajah ceria. Semua dah thumbs up. Okey, kita teruskan dengan sesi ketiga. Sesi ketiga, adakah anda semua sudah bersedia? Boleh senyum, boleh buatlah ni post ni free post, orang kata nak macam ni ke, boleh je. Okey, baik. Kita sudah bersedia mungkin untuk sesi yang ketiga, ya. Alhamdulillah, majlis hari ini mendapat sambutan yang sangat baik. Saya kira ramai saya lihat di skrin saya pada ketika ini. Rakan-rakan niaga Ais Selangor yang menyertai. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong usaha Ais Selangor ini dalam usaha memastikan anda memahami usaha kelestarian Ais Selangor. Baik, sudah bersedia? Okey, dengan kiraan 1, 2 dan 3. Okey, free pose. Alright. Okey, saya nampak Haji Abbas senyum lebar hari ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua tetamu jemputan kita pada hari ini. Anda adalah yang terbaik yang ada di Ais Selangor, kerana Ais Selangor sememangnya ingin memastikan bahawa setiap perkhidmatan yang kami berikan kepada pengguna adalah yang terbaik, dan anda rakan niaga Ais Selangor, anda adalah yang terbaik juga. Baik, nampaknya majlis kita telah pun berada di penghujungnya, ya. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua tetamu jemputan yang sudi hadir kepada untuk bersama-sama dalam majlis kali ini, dan terima kasih juga kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, pihak MGTC dan juga pihak yang turut sama dalam majlis hari ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya ada sebarang salah dan silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Ingat, jaga diri, kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.